Hai, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan mula bab yang baru, yaitu bab 3. Bab 3, kelestarian alam sekitar. So, untuk subtopik yang pertama, untuk hari ini cikgu akan terangkan tentang kitaran hayat produk. Jadi pertama sekali kita akan lihat apa yang akan kamu belajar dalam subtopik ini. Yang pertama sekali kamu akan menjelaskan maksud jejak karbon, yaitu carbon footprint. Kemudian yang kedua, mencerakinkan produk yang digunakan dalam satu hari kehidupan seseorang individu. Ketiga, mewajarkan tindakan yang perlu diambil, yaitu tapak tangan karbon ataupun carbon handprint bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam satu hari kehidupan seseorang individu. Dan yang keempat, berkomunikasi mengenai kitar hayat satu produk. Dan yang kelima, menjana idea pengurusan yang cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Okey, murid-murid kita lihat dahulu jejak kaki karbon. Jadi yang ini kamu sudah belajar dalam tingkatan 4 dahulu tentang jejak kaki karbon, di mana jejak kaki karbon ini bermaksud yang merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti-aktiviti manusia dalam kehidupan harian. Apa contoh-contoh aktiviti manusia? Okey, jadi kita boleh lihat di dalam rajak jejak karbon ini. Ini adalah antara aktiviti manusia ataupun penggunaan produk yang boleh menyebabkan peningkatan kandungan gas karbon dioksida dalam udara, dalam atmosfera kita. Okay. Contohnya di sini pengeluaran asap, penghasilan elektrik, pengangkutan, pembuangan sisa kitar semula. Okay, jadi yang ini murid-murid boleh rujuk semula, buat ulang kaji semula tajuk tingkatan 4 teknologi hijau dalam melestarikan alam sekitar. Okay, jadi kita lihat jejak kaki karbon seorang individu. Jadi kajian tentang jejak karbon bagi seseorang individu itu, kita boleh mula dengan mencerakinkan produk yang digunakannya dalam satu hari. Jadi, murid-murid semua lihat sekeliling kamu apa produk yang kamu gunakan setiap hari. Jadi, mungkin salah satu contoh dia peti sejuk, televisyen, ataupun peralatan elektrik yang lain, contohnya kipas, siapa yang guna pendingin hawa, kipas, lampu semua. Jadi ini adalah contoh-contoh produk yang kita gunakan sehari-hari. Itu sebab kenapa pentingnya produk seperti ini kita lihat dia punya label kecekapan tenaga. Okey. Apakah hubungan kait antara label cekap tenaga pada suatu alat elektrik dengan jejak karbonnya? Masih ingat ini pun kamu ada belajar di tingkatan 4 dahulu tentang kecekapan tenaga dalam teknologi hijau, di mana peralatan elektrik ini kita label dengan label kecekapan tenaga. Semakin banyak bintangnya di sini, semakin cekap penggunaan tenaga oleh peralatan elektrik tersebut. Ya, jadi kesimpulannya untuk menjimatkan tenaga, kita akan pilih yang mempunyai paling banyak star, paling banyak bintang di sini. Selain daripada peralatan elektrik, apa lagi produk lain yang kamu gunakan sehari-hari? Tentulah kita punya pemakanan. Jadi pemakanan pun sebenarnya menghasilkan satu jejak karbon. Kerana penghasilan produk makanan kita itu, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi sekarang kita berminat untuk mengurangkan jejak karbon tadi. Sebab jejak karbon ini kita dapati dia meningkatkan kandungan gas karbon dioksida di atmosfera. Jadi oleh itu kita berminat yang satu lagi ni, iaitu jejak karbon dan tapak tangan karbon. Apa itu tapak tangan karbon? Di jejak karbon tadi kamu sudah belajar, sekarang yang baru tapak tangan karbon. Ini jejak karbon, ini tapak tangan karbon. Okay. Jadi ini kamu sudah belajar kan tadi, jejak karbon ini maksudnya
impact, dia merujuk kepada produk yang mempunyai impact yang negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang hayatnya menurut jejak karbon. Mungkin penghasilannya tu penghasilan produk tersebut menghasilkan atau membebaskan banyak gas karbon dioksida gitu. Manakala tapak tangan karbon pula, dia merujuk kepada impact positif. Okay, tapak tangan karbon bagi suatu produk merujuk kepada impact positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang sekitar hayatnya. Jadi dalam erti kata lain, kita boleh cakap bahawa tapak tangan karbon ini dia bertujuan untuk mengurangkan jejak karbon bagi produk tersebut dalam masa yang sama menambah impact positif terhadap kelestarian alam sekitar. Jadi ini yang kita mau. Kita tidak mau itu carbon footprint, kita mau handprint sebab dia menghasilkan impact yang positif. Jadi bagaimanakah kita menghasilkan impact positif ini? Apa langkah-langkah tapak tangan karbon? Jadi ada 5 langkah dalam tapak tangan karbon. Yang pertama sekali penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah. Contoh paling senang bahan binaan lah. Okay, bahan binaan yang kita gunakan adalah bahan binaan yang tidak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Itu yang kita mahu. Jadi kebiasaan kita guna banyak semen, contohnya di sini. Kita boleh ganti dengan menggunakan kayu balak. Ini kita tidak mau. Kita ganti dengan ini. Kenapa? Kerana penghasilan kayu balak ini, dia boleh mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida dan penghasilan kayu balak ataupun produk-produk daripada kayu ini, dia akan menggunakan tenaga yang kurang, jauh lebih kurang berbanding dengan semen. Yang kedua, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Jadi contohnya kita ada bateri yang boleh dicas semula. Kalau dulu-dulu bateri itu lepas habis bateri kita akan buang kan? Tapi sekarang kita ada bateri yang boleh dicas semula dan kamu guna semula, tidak perlu buang. Termasuklah bateri handphone, bateri laptop. Selain daripada itu, kita juga akan hasilkan produk dengan kitar hayat yang dipanjangkan supaya kita boleh guna dia lebih lama. Seterusnya, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau iaitu gas karbon dioksida dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Jadi contohnya di Malaysia ini kita menggunakan hidroelektrik, empangan itu untuk menjana tenaga elektrik. Jadi stesen hidroelektrik ini sebenarnya dia adalah sumber tenaga yang boleh baharu. Selain daripada itu, kita menekankan kepada penggunaan peralatan yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Itu sebab kita perkenalkan label pada peralatan elektrik. Dia makin banyak bintang, dia makin bagus. Selain daripada itu, kita boleh capai tapak tangan karbon ini melalui pengurusan sisa yang cekap. So, apa contoh pengurusan sisa yang cekap? Kita balik kepada 5R. Jadi murid-murid yang ini pun kamu sudah belajar di tingkatan 4 dahulu, teknologi hijau itu, tentang 5R. 5R itu stands for what? Jadi pertama sekali kita ada reject. Kita reject, kita tidak menerima produk yang tidak diperlukan. Ataupun we reduce. Okay, reduce, kita kurangkan. Kurangkan kuantiti produk yang digunakan. Reuse, kita guna semula produk. Ataupun kita recycle produk tersebut, kita semula. Dan repair. Repair iaitu kita membaiki mana-mana barangan yang rosak. Ataupun repair itu lebih kepada rot pun dia juga. Rot iaitu kita
memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Jadi ini adalah amalan 5R. Dan yang kelima, penyingkiran gas rumah hijau dan penyingkiran gas karbon dioksida dalam singki karbon. Apa itu singki karbon? Jadi singki karbon ini, dia merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang mana fungsinya menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Jadi pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air laut. Okay, gas karbon dioksida boleh larut di dalam air. Jadi gas karbon dioksida dalam udara akan larut dalam air laut. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, gas karbon dioksida akan berkurang apabila gas karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan hijau di dalam hutan. Okay, jadi ini yang kita panggil sebagai singki karbon. Dia mengurangkan gas karbon dioksida daripada udara kita. Dan selain daripada itu, kita ada juga yang ini adalah kitar tenaga biojisim. Okay, kitar tenaga biojisim, di mana karbon yang terkumpul dalam biojisim dapat membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Yang ini ya, kitar biojisim. Yang ini pun sudah belajar nih tingkatan 4. Okay, nanti murid-murid cek semula, ada dalam video cikgu di YouTube. Jadi sekarang kita lihat kitar hayat satu produk. Nah, kitar hayat satu produk ini, dia adalah kitar yang bermula daripada sumber produk tersebut sehinggalah peringkat pelupusan. Jadi peringkat pelupusan yang ada beza sama ada dia di kitar semula. Okay, yang mana bila di kitar semula kita akan panggil dia sebagai cradle to cradle life cycle of a product, ataupun produk tersebut dibiarkan mereput. Nah, yang ini kita panggil cradle to grave life cycle of a product. Nah, ini beza dia. Okay, jadi cradle to cradle ini, sekarang this is the cradle. Cradle ini tempat di mana kita dapat dia punya sumber dia tu, raw material dia ni, sumber dia tu. Kemudian kita akan manufacture dia menjadi satu produk. Kemudian kita akan transport kepada pengguna. Ini contoh dia lah pengguna. So, selepas suatu ketika, selepas kita sudah habis guna, end of life itu, bahan-bahan daripada produk tersebut kita akan recycle semula sebagai sumber bagi bahan baharu nanti, produk yang baharu nanti. Artinya kita recycle lah. Okay, we use this one as a raw material for the next product. Tapi kalau cradle to grave, dia stop di sini saja tahu. Sekarang kamu ada penghasilan ini adalah sumber kamu. Kamu hasilkan, you manufacture, kamu akan dapat produk baru, kita buat transportation kepada pengguna, consumer. Selepas end of life ini, kita biarkan produk itu reput begitu saja, rosak begitu saja. So, ini adalah cradle to grave life. Yang ini adalah cradle to cradle life cycle of a product. Okay? Jadi murid-murid rasanya yang mana satu bagus untuk kita punya alam sekitar. Nah, senang saja kan buat pilihan? Tentulah inilah. Okay, kita coba amalkan yang ini. Okay, jadi seterusnya pengurusan cekap bagi sisa plastik. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita, kebanyakan produk kita ini dibuat daripada plastik bahkan. Okay, sangat banyak penggunaan plastik dalam kehidupan harian kita sekarang. Jadi salah satu masalah yang kita jumpa apabila terlalu banyak produk plastik, selepas produk itu tamat tempo kita mau guna, di mana kita mau buat plastik tersebut? Adakah kita buang begitu sahaja? Okay, so contohnya kita ada botol plastik, selepas kamu sudah minum, biasa kamu buang begitu saja kan? Kan? Nah, tapi sebenarnya kita boleh buat benda baharu. Kita boleh ambil botol plastik tersebut, kita buat benda baharu yang mana produk baharu ini dia mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada produk asal. Nah, contohnya di sini kita gunakan untuk membuat tong sampah.
Mungkin kita boleh buat di sekolah ni. Ataupun kita ubah suai menjadi bekas pensel. So, kaedah ini kita panggil sebagai upcycle. Ini adalah kaedah upcycle. Dia adalah amalan 5R itu. Salah satu amalan 5R iaitu reuse. Kita guna semula dengan mengubah bentuk produk tersebut kepada produk yang baharu. Kita guna bahan itu menghasilkan produk yang baharu. So, upcycle, salah satu amalan 5R. Nah, seterusnya sekarang, yang ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi, yang mana kalau kita lihat sekeliling, pencemaran berlaku disebabkan oleh plastik. Okay? Terutama sekali single use plastik. Plastik sekali guna. Apa contoh plastik sekali guna? Plastik tapau, kamu tapau makanan, kamu dapat sudu plastik itu kamu guna sekali saja, lepas itu kamu buang. Kamu pergi ke kantin, kamu beli kuih dalam plastik, lepas makan kuih itu kamu buang plastik tersebut. Jadi apa masalah apabila kita buat begini? Kalau kamu makan kuih itu pagi-pagi kamu makan, mungkin malam kamu pergi tandas, dia keluar sudah balik kan. Tapi plastik yang kamu buang tadi, dia akan kekal berada dalam persekitaran kita sangat lama. Kita mati pun masih lagi ada tu plastik. Okay? Dan kalau plastik itu reput sekalipun, dia tidak akan hilang. Sekarang masalah yang kita hadapi apabila plastik itu dia hancur. Dia hancur menjadi cebisan yang lebih kecil, yang mana cebisan yang lebih kecil ini kita panggil sebagai mikroplastik. Okay, dia adalah kepingan plastik yang panjang kurang daripada 5 mm. Dan apa bahaya mikroplastik ini? Okay, jadi bahayanya jika berada di dalam badan organisme akuatik. Ikan boleh makan. Lebih kecil sudah tadi kan, yang botol plastik itu dia senang makan. Bukan ikan saja, malahan organisme akuatik yang lain. Contohnya di sini adalah plankton. Jadi kalau ikan dengan plankton makan, kenapa lah kan? Apa kaitan dengan kita? Kaitan dia ini. Dia akan masuk ke dalam rantai makanan. Jadi ini adalah plastik tadi. Plastik ini akan hancur menjadi mikroplastik, dan mikroplastik ini akan dimakan oleh ikan dan juga hidupan-hidupan marin yang lain, udang, plankton semua, dia akan masuk ke dalam rantai makanan. Kemudian ikan ini kita tangkap dan kita makan. Sekarang perisap plastik sudah. So itu bahaya dia. Dia akan masuk ke dalam rantai makanan dan akhirnya dimakan oleh manusia. Okay, dia pemindahan mikroplastik itu. Jadi isu ini tentulah bahaya bukan sahaja kepada hidupan akuatik, tetapi juga kepada manusia. Sebab plastik ini menimbulkan pelbagai masalah kesihatan kepada manusia, termasuklah antara penyebab ataupun meningkatkan risiko kanser. Jadi apa yang kita boleh buat? Okay, yang ini tadi ya. Mikroplastik dimakan oleh ikan dan kepada kita melalui rantai makanan atau siratan makanan. Jadi ini kita tidak mau. Tidak mau. Jadi bagaimana kita mau mengelakkan ini daripada berlaku? Jadi yang pertama, bermula dari kita lah, sebab plastik itu digunakan oleh kita. Jadi yang pertama, kita kurangkan penggunaan produk plastik. Bagaimana mengurangkan produk penggunaan plastik? Mungkin kita boleh gunakan produk yang bukan sekali guna. Contohnya kamu pergi membeli barang-barang di supermarket, kamu bawa beg kamu sendiri. Jadi kamu boleh refuse. You refuse itu plastik, no plastik kamu guna. Kamu masukkan barang-barang kamu di sini. Kalau sekarang lagi kita lihat antara produk itu dia menggunakan bahan lain untuk menggantikan plastik. Di sini contohnya berus gigi. Dia menggunakan bambu, dia punya batangnya itu. Ini lagi antara lain produk yang menggantikan plastik. Dan sebenarnya kamu guna Tupperware biasa kamu sekarang itu pun okey, sudah itu lebih bagus daripada kamu menggunakannya sekali guna. Sebab Tupperware itu walaupun plastik,
tetapi dia bukan sekali guna. Sebab masalah kita sekarang ini adalah plastik yang sekali guna. Kamu guna satu kali buang, guna satu kali buang. Tapi kamu berani gak guna satu kali buang? Nah, Anda masuk rumah kamu malam itu kan. Selain daripada itu, sekiranya kita terpaksa menggunakan plastik juga, kita akan kurangkan sisa plastik tersebut. Kita kurangkan penggunaan kita kurangkan pembuangan plastik ke persekitaran. Bagaimana caranya? Dengan upcycle tadi, kita guna semula. Kita guna semula ataupun kita semula. Oke. So, kelas itu saja untuk hari ini. Tidak banyak. Rasanya ini sangat senang karena kamu sudah belajar sebelum ini di tingkatan 4. Ini adalah kesinambungan daripada tajuk teknologi hijau. Tingkatan 4. Oke, jadi itu saja. Cikgu akan jumpa kamu next class. Bye.